Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya adalah fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Sebelum ni kita dah belajar tentang dulu kita belajar fi'il ada 3 je, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kan, lepas tu dia kata 3, tiba-tiba ada fi'il sahih, fi'il mu'tal. Apa benda dah tu kan? Tu pun ingat ke tak masa dia kata 3 dulu. Lepas tu masuk tingkatan 4, tiba-tiba ada fi'il lazim, fi'il muta'addi. Apa benda pula ni kan? Macam tiba-tiba dah jadi gelabah kan. Tiba-tiba dah bertukar menjadi sawan khinzir, tak tahu apa benda tiba-tiba ni. Padahal bila soalan keluar fi'il lazim, fi'il muta'addi, inilah soalan paling senang dalam 7 alam semesta. Bila disuruh bezakan antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi, ini adalah soalan paling senang dalam 7 alam semesta. Okey, sebab apa? Kita tengok. Okey. Maksud fi'il lazim ni. Okey, fi'il lazim kat sini ya. Aku dah tekan dah tadi. Okey, fi'il lazim adalah ma la yahtaj ila maf'ul. Dia la yahtaj. Dia tidak memerlukan. Okey. Dia tak memerlukan apa? Dia tak memerlukan maf'ul bih. Wa yaktafi bi fa'ilih. Ya, dan melengkapkan fa'il dia. Kalau fi'il muta'addi apa? La yaktafi bi fa'il. Dia tak lengkapkan fi'il dia. Tetapi dia memerlukan maf'ul bih. Apa benda lengkap tak lengkap, perlu tak perlu, senang cerita. Kalau fi'il lazim dia adalah satu ayat biasa. Ayat lazim, ayat biasa, dia tak memerlukan maf'ul bih. Dia tak memerlukan objek untuk menerangkan apa ayat itulah. Ayat biasa, ayat lazim. Tapi ayat muta'addi ini adalah satu ayat yang lengkap. Satu ayat yang memerlukan satu objek. Objek tu maf'ul bih lah kan. Mesti ada 3 benda. Ada fi'il dekat depan. Lepas tu ada fa'il perkataan kedua. Dan ada maf'ul bih perkataan yang ketiga. Okey. Satu teknik mudah untuk kita kenal fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Contoh kita kira 1, 2, 3. Kalau perkataan ketiga itu kalau perkataan ketiga itu adalah huruf ataupun perkataan ketiga tu apa namanya, ada huruf huruf lah, huruf tu tak kisah huruf jar ke huruf macam-macam huruf lah. Ya, kemudian kalau perkataan ketiga tu ada alif lam dan perkataan sebelum dia tu tak ada alif lam, maka dia akan jadi fi'il lazim. Kalau fi'il muta'addi macam mana? Kita kira 1, 2, 3. Perkataan ketiga dia tu ada alif lam. Dan kalau dia ada baris, perkataan ketiga dia tu baris atas, maka dia adalah fi'il muta'addi. Okay, cuba kita tengok dekat sini. Apa benda 1, 2, 3? Mungkin daripada tadi bebal tak faham kan. Apa benda 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, kita tengok kat sini. Okay. 1, 2, 3. Oh, perkataan ketiga dia huruf, maka dia akan jadi fi'il lazim. 1, 2, 3. Perkataan pertama dia alif lam. Tapi cuba tengok perkataan kedua dia tak ada alif lam. Maka dekat sini ada bukanlah fi'il lazim. Sebab dekat sini dikira satu huruf. Ya. Kemudian 1, 2, 3. 3 ni menunjukkan perkataan, tapi tengok ada B kat sini menunjukkan dia ada huruf, maka dia bukan fi'il muta'addi, dia fi'il lazim. Lepas tu 1, 2, 3. Ada B kat sini menunjukkan dia adalah fi'il lazim. Kemudian kita tengok dekat sebelah ni. Sebelah ni cerita apa pula fi'il muta'addi. Kalau fi'il muta'addi kita cakap apa tadi? Perkataan ketiga dia alif lam. Ya, dan kalau ada baris dia berbaris atas. Tengok. 1, 2, 3. Perkataan ketiga dia ada alif lam, lepas tu ada baris atas. Tapi macam mana kita nak tahu dia baris atas bila dalam peksa mana ada baris? Kita tengoklah dia menunjukkan satu objek. Contoh macam perkataan kat sebelah ni, dia ada alif lam kan. Darasa at-talib, seorang pelajar kan, al-iqtisad, seorang pelajar belajar iktisad, ekonomi. Kita kena macam berfikirlah sikit kan, takkan semua nak kena suap kan. Contoh seorang pelajar belajar apa? Belajar iktisad, belajar ekonomi, macam tu. Yang kedua, qara'a 1, walid 2, 3 kitaban.
Tapi 4 dah masuk iktisad. Maksudnya dia betul lah masuk mutaaddi. Contoh perkataan kitaban ni tak ada. Tiba-tiba perkataan ketiga terus an. Dah jadi lazim. Dia masukkan perkataan kitaban di kedudukan yang ketiga. Dah jadi mutaaddi. Bila perkataan mutaaddi tu berbaris atas. Tak kira salah baris atas tu tanwin atau tidak. Kalau ada tanwin tak boleh ada alif lam. Okay. So Quran walid kitaban, seorang bapa membaca. Baca apa? Kitab. Baca buku macam tu. Maksudnya fi'il muta'addi ni dia macam bersoal tau. Contoh belajar. Belajar mestilah belajar apa kan? Lepas tu Quran baca. Baca apa? Kalau bapak baca apa? Baca apa? Macam perkataan ketiga. Ayat ketiga. Idakhara 1, walid 2, mal 3. Lil mustaqbal. Maksudnya seorang anak menabung. Menabung untuk apa? Menabung apa? Menabung mal, menabung harta. Lil mustaqbal, untuk masa depan. Kemudian yang keempat, istaudarat 1, 2 daulah, lepas tu 3 al-aruzah. Mengeksport daulah negara. Dia nak eksport apa? Rupanya nak eksport beras. Macam tu. Maksudnya dia macam berkata-kata lah macam tu. Ya. Okay, contoh perkataan ni. Zahabat talib. Zahabat talib, mesti kita kata dia ada juga soalan, dia nak pergi mana, tapi mesti terus nak pergi mana kan. Bila nak pergi mana kita cakap ke. Bila ke dia teruslah jadi ilah kan. Macam tu. Macam tu lah, tak ada masalah. Ya. Kita kira 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gunakan kaedah tu. Kalau dalam exam pun sama. 1, 2. Kalau disuruh tulah, disuruh bezakan ayat tu fi'il lazim ke fi'il muta'addi, kiralah 1, 2, 3 ada alif lam. Itulah jawapannya. Tapi kalau dia 1, 2, 3 perkataan ketiga dia tu adalah huruf, maka dia akan jadi fi'il lazim. Aduh, payah betul macam ni. Okey. Ini tadi dah nombor 1. Ya. Yang kedua, uhawil fi'il lazim ila fi'il muta'addi. Ada kaedah yang memerlukan macam mana kita nak tukarkan fi'il lazim kepada fi'il muta'addi. Okay, kita tengok yang pertama, kharaja at-talib jadi akhraja al-muallim at-talib. Hasuna al-khattu, hassana at-talib al-khatta. Jalasa mudir muallimin. Syabi'a at-tiflu, syabi'a al-um at-tifla. Kenapa tiba-tiba kharaja ditambah alif ke depan? Hasuna tiba-tiba tambah apa syaddah ni? Apa benda pula berlaku kat sini kan? Semua mula bingung ya, mula hampir ya menjadi sawan. Tetapi kat sini kita jangan risau. Dia sama macam bahasa Melayu. Dia bagi imbuhan. Kita nak meletak imbuhan ni. Contoh kita menunjukkan satu perbuatan kan. Berlari. Berlari, kita contoh berlari itu adalah satu ayat biasa, satu perbuatan biasa. Contoh ada ayat yang menunjukkan dia perbuatan lagi perbuatan apa? Melarikan. Seorang ibu melarikan anaknya. Melarikan itu menunjukkan dia sedang membuat satu perbuatan kan. Tapi dalam bahasa Arab pula macam mana kalau dia nak buat satu ayat, satu perbuatan yang menggunakan imbuhan me dan kan. Contoh lari kan, melarikan, me dan kan. Berlari, ada ke imbuhan bahasa Arab menggunakan ber? Tak adanya. Contoh lari dalam bahasa Arab jara, jari. Ataupun kita buat masya, berjalan, qara'a, baca, membacakan. Contoh saya membacakan ikra, mengetuai ikra, macam tu. Ada ke dalam bahasa Arab imbuhan me, kan, pen, kan, kita selalu belajar dekat bahasa Melayu tu. Okey. Contoh kita ambil perkataan kharajat tu. Kharajat talib. Kalau kharajat talib je kita tahu itu pelajar sedang kharaj. Kharajat apa? Keluar. Dakhala masuk, kharaja keluar. Kharajat talib, seorang pelajar keluar. Okey, maksudnya kat situ kita nak buat contoh dalam soalan famousnya disuruh tukarkan fi'il lazim kepada fi'il muta'addi, dia bagi satu fi'il. Contoh dia bagi fi'il kharaja tu. Dia bagi fi'il kharaja, disuruh tukarkan kepada fi'il muta'addi. So fi'il muta'addi dia akan jadi akhraja al-muallim at-talib. Sedang mengeluarkan guru pelajar.
Maksudnya bila ada perkataan alif kat depan tu, dia adalah mengeluarkan. Nampak tak? Keluar, mengeluarkan. Contoh, hasuna al-qattu, hassana talib al-qattu. Seorang pelajar membaiki tulisannya. Jalasa al-mudir, jalasa al-mudir mu'allimin. Ini apa pula? Contoh, bukan bermakna mudir tu kan guru besar. Guru besar duduk, mu'allimin, guru-guru. Macam mana tu? Guru besar tu mempersilakan guru-guru untuk duduk. Okey, lepas tu ashba'at al-um at-tiflu. Kenyang ibu anak. Macam mana tu? Rupanya ibu mengenyangkan anak, mengenyangkan cucu, apa semualah macam tu. Maksudnya bila soalan keluar, dia kena banyak sikit vocab lah. Banyak sikit vocab untuk bab ini. Macam mana, ada apa perkataan yang kena tambah alif hamzah wasal kat depan tu, apa perkataan yang kena tiba-tiba kena tambah syaddah kat tengah-tengah tu, apa perkataan yang kena tambah alif dekat perkataan huruf kedua, apa perkataan banyak, maksudnya vocab lah, vocab. So bab ini memang kena banyak vocab lah. Okay, so bab ini soalan ni, okay, lepas soalan ni habis. Okay, contoh jim, ya, istakhrij al-fi'l lazim wal fi'l muta'addi. Keluarkan fi'l lazim dan fi'l muta'addi. Maksudnya kita kena bezakan lah, soalan pertama ni fi'l lazim ke, soalan kedua ke, fi'l muta'addi ke. Maka bila soalan ni kita kena buat kaedah 1, 2, 3. Okay, so ja'a 1, Islam 2, 3, uruf, maka jadi fi'il lazim. Okey, i'tanaka, bebaskan, kafirun, orang kafir, Islam, Islam ada alif lam baris atas. Macam mana kita nak tahu yang alif lam yang baris yang alif lam itu mutaaddi? Ada juga yang alif lam duduk kedudukan ketiga. Kita tengok, kalau alif lam kedudukan ketiga tu ada alif lam, dan sebelah dia perkataan kedua dia pun ada alif lam, maka dia akan jadi mutaaddi. Ya. Kalau perkataan kedua dia tak ada alif lam dan perkataan ketiga dia ada alif lam, maka dia akan jadi lazim. Kecuali perkataan kedua dia ni nama. Nama kadang-kadang ada nama yang tak mulakan alif lam. Contoh Muhammad. Dia tak adanya jadi Al-Muhammad. Boleh je jadi Al-Muhammad, tapi kebanyakannya perkataan Muhammad. Muhammad tu kadang tak memerlukan alif lam. Bila tak memerlukan alif lam, dia juga jadi fa'il. Okey, yang ketiga, Intan syarat 1, masajid 2, fi 3. Tiba fi huruf yang ketiga, maka dia akan jadi lazim. Keempat, ta'allama 1, atfalu 2 ada alif lam, Quran 3 ada alif lam, maka dia akan jadi muta'addi. Senang kan? Dan yang kelima, hasuna 1, Islam 2, 3 mar'u. Kat sini tak ada alif lam, sini ada alif lam, maka kat sini akan jadi lazim. Nampak tak? So soalan senang je. Bila soalan keluar senang, biasanya soalan bezakan antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi ni 4 hingga 6 soalan. Kalau 4 hingga 6 soalan, kita boleh dapat 4 hingga 6 markah. Bergantung kepada soalan dah. Ya. Jika itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.